Okey, boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, hari ini kita sambung hadis-hadis berkenaan dengan bulan Ramadan, berkenaan dengan puasa. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila masyayikhina wa ulama'ina wa awliya'illah as-salihin wa walidina wa ashabi huquqi alaina ajma'in syai'un lillah lahul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadis yang pertama an Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, daripada Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khams, dibina agama Islam itu di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi yang pertama iaitu kita mengucap syahadah la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu rukun, balik kepada rukun Islam yang pertama. Yang kedua wa iqamis salah, mendirikan salat. Jadi kalau kita tengok hadis ni berkenaan dengan dasar berkenaan dengan Islam 5 perkara. Jadi ni berkenaan dengan rukun Islam kita. Jadi bila sebut rukun Islam ni benda hak nampak, benda hak kita buat, benda zahir amal ibadah kita. Kalau berkenaan dengan iman, rukun iman semua berkait dengan kepercayaan, pegangan kita, percaya kita, iman kita, yakin kita kepada Allah, yakin kita kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhirat dan juga kepada qada dan qadar. Tapi bila sebut dengan Islam, itu adalah berkenaan dengan amal zahir yang kita buat. Jadi Nabi sebut sini Islam tu ada 5 perkara. Yang pertama kita mengucap syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kalau dari segi mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, kita mengucap 2 kalimah syahadah tu untuk menunaikan rukun Islam yang pertama kita, hukum dia sunnah, sekali seumur hidup. Maknanya hak luar daripada semaya kita ucap dengan niat untuk menunaikan rukun Islam yang pertama. Kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu sunnah. Bagi Imam Malik, hukum dia wajib sekali seumur hidup luar daripada semaya. Kerana kalau mazhab kita ni lahir daripada mak ayah kita hak Islam dah, dikira kita juga orang Islam dah. Jadi lahir itu dikira orang Islam dah. Kenapa? Kerana mak ayah kita Islam. Tapi kalau mazhab Imam Malik, paling kurang sekali seumur hidup kena mengucap juga, sekali, dengan niat menunaikan tuntutan rukun Islam yang pertama. Kemudian yang kedua wa iqamis salah, mendirikan salat. Mendirikan salat ni rukun Islam yang kedua. Jadi bila mana salat kita ni tak lepas sehari semalam. Kita semaya subuh, esok subuh kena semaya pula selagi mana kita hidup. Kita semaya zuhur, esok zuhur kena semaya pula. Jadi nak menyempurna kepada amal ibadah solat kita ni, kokok mana pun kena belajar, kena melalui ilmu, kena melalui penhayatan kita terhadap solat tu. Jadi tak lepas. Bila mana sehari semalam kita tak lepas daripada semaya, begitu juga ilmu berkenaan dengan semaya ni kena ada seumur, kena tambah seumur. Walaupun daripada kecil lagi kita belajar berkenaan dengan solat, tapi kena tambah seumur. Lebih-lebih lagi untuk menambahkan khusyuk kita. Dia tak serupa. Masa kita semaya, masa kita budak lain, masa kita sekolah rendah lain, sekolah menengah lain, kita besar lain. Jadi nak tambah semua kualiti semaya kita, terutama khusyuk kita dalam semaya.
Kemudian lagu mana orang hok tak semaya, lagu mana orang hok meninggalkan rukun Islam kedua ni. Kalau ikut dari segi asal rukun bila kita sebut rukun ni, dia tak sah tak sah. Contoh kalau kita kata rukun semaya ada 13 rukun semaya. Setengah ulama kata ada 14, ada 17, ada kata 18. Jadi kalau tolak katalah kita tak baca Fatihah dalam mazhab kita, jadi tak sah semaya kita kerana meninggalkan satu rukun. Bukan tak sah semata-mata tak sah Fatihah tu, tak sah semaya kita. Jadi kalau ikut rukun Islam ni, orang hok tak semaya, meninggalkan semaya, lagu mana hukum dia? Adakah dia tu kafir? Kerana kalau ikut tak buat satu rukun, tak sah seumur sekali. Tak sah Islam dia tu. Bila tak sah Islam, dia ke mana kafir? Adakah lagu tu? Jadi dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, rukun Islam ni dia panggil sebagai rukun urfi. Rukun urfi dengan makna uruf kalau kita nak kenal orang Islam, lagu tu. Kita nampak dia mengucap, kita nampak dia semaya, kita nampak dia puasa, kita nampak dia menunaikan zakat, dia pergi haji. Zahir lagu tu boleh kita kata dia tu Islam. Tu nama dia rukun urfi. Tapi sebenar bila mana katalah dia tak semaya, cuma dia tidak mengingkari semaya. Kalau tanya semaya tu wajib ke tak? Wajib dia kata. Itu pun dah dikira sebagai Islam. Tak boleh kita nak hukum dia kafir. Walaupun seumur hidup dia ni start daripada lahir, mak ayah dia Islam, tapi dia tak pernah mengucap, dia tak pernah semaya, dia tak pernah puasa. Tak boleh kita nak kata dia kafir selagi mana dia masih mengakui bahawa semaya itu wajib. Bahawa semaya itu wajib, puasa tu wajib, zakat tu wajib, haji tu wajib. Kalau secara jelas dia kata semaya ni tak wajib, letih jangan mari semaya, puasa ni tak wajib, letih lah puasa ni, haji semua tak wajib, itu jelas, itu barulah jatuh hukum kafir. Jadi walaupun kita kata rukun Islam tu merdeka semaya, tapi tak boleh nak kata mudah-mudah, tak boleh nak kata orang itu tak semaya dia tu kafir. Tidak. Cuma tidak sempurna Islam dia. Selagi mana dia mengakui dia tidak buat tu dekat mana tidak sempurna Islam dia, tapi masih lagi dikira sebagai muslim. Kemudian seterusnya wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Menunaikan zakat ni katalah kita nego-nego tak ada, pero-pero binatang hak wajib zakat tak ada. Gapo lagi? Tanameh hak wajib kena zakat, kurma go hak wajib kena zakat tak ada. Ataupun katalah kita tak ada padi apa semua. Jadi kita tak tahu pasal hukum hakam zakat pun tak apa. Kerana hak kita kena tahu, hak kita wajib kita kena belajar untuk kita melaksanakan ibadah wajib ke atas kita ni, hak mana berkait dengan kita. Jadi kalau semaya ni tak lepas. Jadi kalau zakat, kalau kita tidak terlibat dengan zakat, kita tak tahu pun tak apa. Kalau kita belajar juga, hukum dia fardu kifayah. Tapi hak wajib ke atas kita zakat teguh. Zakat teguh tu kita tahu, kita bayar. Mana hak tu je. Hak lain tu kalau tidak terlibat kita tak belajar pun tak apa. Kalau kita belajar, itu hukum dia fardu kifayah. Kemudian wa itaiz zakah wal haji. Haji ni katalah kita pitih tak ada lagi, kota tak ada lagi, katalah Arab Saudi tak buka lagi, dah ni buka dah, boleh dah nak pergi umrah haji. Jadi kalau lagu tu tidak wajib ke atas kita pergi belajar. Walaupun haji tu wajib, tapi kerana tak wajib lagi atas kita, tertentu atas kita tu tidak wajib kita pergi belajar. Jadi kalau kita belajar juga, hukum dia adalah fardu kifayah. Cuma bila siapa masuk, pitih ada dah, kota ada dah, tubuh kita sihat, boleh kita pergi haji, wajib kita kena belajar. Untuk apa? Untuk sah ibadah haji kita. Untuk sah, untuk sempurna, wajib kita kena tahu, kena pergi khusus apa semua. Lepas tu katalah, lepas kita buat haji tu tak ingat dah mabik lagu mana, sa'i lagu mana, nak buat ni lagu mana, rukun lagu mana, nak bayar dam lagu mana, kita tak ingat dah lepas tu. Hak tu tak apa dah. Kenapa? Kerana yang wajib sekali seumur hidup. Bila sekali seumur hidup, kita tak tahu, lepas tu pun tak apa dah. Itu berkenaan dengan haji. Wa saumi Ramadan, dan berkenaan dengan wajib ke atas kita berpuasa Ramadan. Jadi setiap kali nak mari Ramadan ni kita kena tahu perkara-perkara yang batalkan puasa kita.
Lepas tu lagu mana cara nak niat supaya sah dari segi zahir, sah pahala, sah puasa kita, dan juga hak lain tu, kita semaya sah, kita menunaikan zakat sah, kita pergi haji sah. Itu yang wajib ke atas kita. Pahala suku kira, pahala diterima di sisi Allah Ta'ala sikit banyak, itu kena tengok perkara lain pula. Kena tengok dari segi akidah kita, kena tengok dari segi hati kita, kena tengok banyak perkara lain lagi. Jadi hak ni zahir. Zahir orang itu semaya, orang itu puasa, boleh kita kata dia tu orang Islam. Tapi kalau dia tak puasa tadi, tak boleh nak kata kafir lagi. Kerana selagi mana dia mengakui semaya itu wajib, puasa tu wajib, semua tu, dia masih lagi dikira sebagai orang Islam. Hadis yang kedua, an Talha bin Ubaidillah, daripada Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu qala, berkata, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd. Datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada ahli Najd, Riyadh di sekarang ini. Tha'irur ra's yusmi'u dawi sauti. Ni orang ahli ulu sikit, orang pada masa tu. Tha'irur ra's, dalam keadaan kepala dia tu berdebu. Yusma'u dawi sauti, terdengar suara dia daripada jauh lagi, dengar suara dia. Wala yufqahu ma yaqulu, jadi dekat tu bau jelas, bau putih ke apa dia nak kecek. Hatta dana, sehingga dia mari dekat. Fa idza huwa yas'al, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah SAW anil Islam, berkenaan dengan Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi Rasulullah ayat khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Jadi bila tanya berkenaan dengan Islam, Rasulullah jawab hak zahir. Hak zahir iaitu yang mula sekali berkenaan dengan semaya. Kerana hak ni hak jelas. Bila kita kata seorang tu Islam, seorang tu Muslim, hak jelas sekali adalah kita nampak dia semaya. Kalau puasa ni tak nampak, kalau dia makan di rumah pun kita tak tahu. Kalau puasa ni zakat setahun sekali, kalau semaya jelas, kerana ada semaya berjumuah, mari semaya 5 kali sehari ni, nampak dia semaya. Dia semaya dengan makna dia tu Muslim. Jadi hak ni lah hak Nabi royak, iaitu berkenaan dengan Islam kepada orang Arab Badui ni. Bertanya berkenaan dengan Islam, Nabi kata khamsu salawat, 5 kali semaya, iaitu semaya fardu sehari semalam. Jadi hak ni pun kalau budak-budak sekalipun kita ajar hak ni dulu, ajar berkenaan dengan semaya. Supaya apa? Supaya lekat. Daripada kecil lagi dia suka semaya, mana dia biasa dengan semaya. Faqala hal alayya ghairuha. Jadi orang Arab Badui ni tanya lagi, ada tak selain daripada semaya ni, ada tak selain daripada 5 waktu tu, 5 waktu sehari semalam tu, ada lagi hak aku kena buat? Qala la. Jadi Nabi kata tak ada dah. Illa an tatawwa'a, kecuali kamu nak buat hak sunat. Tu cara Nabi ajar. Tak boleh kalau orang ni baru masuk Islam, nak tahu kau orang Islam, kita beri hak berat-berat. Kena puasa Isnin Khamis, kena buat hak ni, kena buat ni. Jadi royak belaka sekali hak sunat-sunat. Tu jangan. Kerana apa? Dia rasa berat. Jadi orang hak baru masuk Islam, baru nak kenal berkenaan dengan agama, kita beri hak asas-asas. Jadi Nabi begitu juga. Bila orang Arab Badui tanya berkenaan Islam, Nabi royak mu kena semaya 5 waktu. Bila orang itu tanya, ada lagi kau kena semaya? Tak ada dah. Nabi kata tak ada dah. Kecuali nak buat hak sunat. Barulah Nabi tegur berkenaan dengan semaya sunat. Qala Rasulullah SAW, wa siyamu Ramadan, mu kena puasa wajib pada bulan Ramadan. Qala hal alayya ghairu. Jadi orang Arab Badui ni tanya lagi, ada lagi hak lain daripada semaya wajib, puasa hak wajib dalam bulan Ramadan tu? Qala la. Nabi kata tak ada. Illa an tatawwa'a, kecuali nak tambah hak sunat. Jadi katalah kalau orang ni tak tanya Rasulullah, puasa ni hak Ramadan, kalau tak tanya hak Ramadan saja ke? Nescaya Nabi tak royak. Kerana sebagai asas hak wajib kena jaga, hak sunat tu tambahan. Kemudian qala wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakah. Kemudian Nabi tegur zakat hak wajib. Qala hal alayya ghairuha. Jadi orang Arab Badui ni tanya, ada lagi kau selain daripada hak wajib zakat ni? Nabi kata tak ada dah. Illa an tatawwa'a, kecuali hak sunat. Hak sunat dengan makna sedekah. Sedekah ia sunat. Hak wajib zakat. Qala fa adbara ar-rajul. Kemudian orang itu pergi. Arab Badui itu pergi, wa huwa yaqulu, dia berkata, wallahi la azidu ala hadha wa la anqus. Demi Allah, aku tak akan tambah daripada hak wajib ni, wala angkus, aku tak akan kurang. Mana hak ni nak royak bahawa Arab Badui ni semata-mata nak jaga hak wajib je, nak buat hak wajib je.
Jadi Rasulullah jawab lagu mana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaq. Dia akan berjaya jika dia ni benar. Jadi dengan makna kalaulah orang ni semaya hak wajib 5 waktu ya, sunat tak semaya. Puasa hak Ramadan je, hak puasa sunat tak buat. Zakat hak wajib je. Zakat terus ke gapo hak wajib, hak sunat tak beri. Mana sedekah-sedekah pun tak beri. Kalau dia jaga hak ni pun dia berjaya dah di akhirat. Kerana hak ni hak asal hak Tuhan tuntut, Allah Taala tuntut kita. Kalau kurang daripada hak ni, zakat kita kurang, haji ke hak wajib kita kurang, semaya ke hak wajib kita tinggal, hak puasa hak wajib kita tak buat, hak ni kena seksa dulu. Di neraka tu kena seksa dulu. Tapi kalaulah dia buat, tak kena seksa. Tak kena seksa di akhirat. Cuma nak dapat pahala, nak dapat kedudukan tingkat di akhirat, tingkat dalam syurga, tengok banyak mana pahala hak kita bawa. Jadi memang lepas berjaya dengan makna lepas daripada neraka. Kerana dia buat segala hak wajib. Tapi nak dapat hak lebih, kena tambah dengan sunat. Nak dapat kedudukan kita di akhirat, nak lepas daripada neraka, cukup kita buat segala hak wajib. Tapi nak dapat kelebihan dalam syurga, kedudukan kita, kena kita tambah hak sunat. Macam gitu. Maknanya kalaulah kita ada rumah, ada kereta, pandai cara tu, mana boleh hidup, ada rumah, ada kereta, tapi nak lebih, hak tu kena kita ni usaha lebih. Lagu tu. Jadi begitu juga kita nak dapat lebih di akhirat, nak selamat daripada neraka tu, nak selamat belaka. Tapi nak masuk syurga, nak dapat kedudukan tingkatan dalam syurga tu tak serupa. Tak serupa dengan mana? Tak serupa dengan amal sunat hak kita tambah. Tapi paling kurang hak wajib tu mula-mula kita jaga. Jangan katalah kita ni bangun sembahyang tahajud, duduk zikir apa semua bangun, tapi subuh kita tinggal. Tu tak kena. Ataupun kita kata kita ni sedekah, suka sedekah, tapi hutang orang kita tak bayar. Zakat kita tak bayar. Tu tak kena. Kenapa? Hak wajib kita tak jaga. Puasa sunat banyak kita puasa. Tapi puasa wajib kita tinggal. Tak kena. Semaya katalah semaya jenazah, semaya sunat kita banyak. Semaya wajib kita tinggal. Tak kena. Jadi Nabi kata hak mula-mula sekali kena jaga hak fardu. Kena jaga hak fardu. Kemudian hadis yang ketiga, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yati. Berpuasalah kamu kerana melihat anak bulan. Wa aftiru li ru'yati, dan juga berbuka dengan makna tengok berbuka masuk bulan Syawal. Makna masuk bulan Ramadan, masuk bulan Syawal. Jadi asal dia kita tengok anak bulan. Makna kalau negara kita ni dia biasa berawan. Bila berawan tu payah nak nampak. Negara kita ni biasa guna falak. Kalau di Arab Saudi tu masih lagi dia guna ru'yah, semata-mata tengok. Dan dia ni kadang-kadang dia awal sehari. Ada juga orang tanya, Ustaz, lagu mana kalau dah sore tu dia start puasa di Malaysia. Di Malaysia kalau tahun ni 30, kita guna falak. Dia pergi Mekah, raya Mekah. Mekah katalah raya awal sehari. Lagu mana? Jadi 29 puasa dia. Dia dalam bulan Islam ni dia dua je, 29 30. Dia tak lebih, tak ada 28, tak ada 31. Jadi kalau dah dia start, kita Arab Saudi start awal, kita start lewat, kemudian dia raya awal, dia raya di Arab Saudi raya dah. Jadi tak apa. Jadi kenapa? Kerana cukup 29. Tapi katalah orang yang pergi Mekah awal puasa dia duduk Mekah dah. Jadi dia puasa awal sehari daripada kita. Kemudian dia balik Malaysia. Bila balik Malaysia puasa 30 hari. Jadi 30 hari campur dengan sehari hak awal dia puasa tu jadi 31. Lagu mana nak buat? Kalau ikut bulan Islam 30 je hak paling banyak. Jadi hari akhir tu di duduk Malaysia tu, hari ke-30 tu tak leh dia nak puasa. Tak leh nak puasa, tak leh nak niat puasa, tak leh. Dan sunat dia menahan diri dia daripada makan dan minum seolah-olah puasa. Tapi bukan niat puasa, sunat dia menahan diri dia. Kerana puasa ni dia tak ada 31 tak ada. Mana ada orang pergi awal. Dia pergi awal, dia puasa sana awal. Kemudian dia raya Malaysia ni lebih sehari. Jadi 31. Kalau tahun ni 30. Tahun ni 30 jadi 31. Jadi hari akhir tu
dia kena menahan diri dia daripada makan itu sunat. Kalau nak makna tak boleh dia puasa, tak boleh niat puasa. Kerana dia cukup dah 30. Kalau kurang 29 tak apa. Kemudian fa in umma alaikum, jika tak nampak awan, tak nampak anak bulan tu, fa akmilu iddata sya'ban 30, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban itu 30. Hak ni pada zaman tu kalaulah tak nampak. Tapi orang Arab ni payah tak nampak kerana dia ni awal tu jarang. Kita ni kebanyakan memang biasa tak nampak kerana terlindung dengan awan. Jadi kita ni lebih kepada falak. Cuma tengok juga kita di Malaysia ni tengok sebagai ikut sunnah Nabi SAW. Tapi kita ni lebih kata tengok pada falak, tahu dah. Bila kita puasa tahu dah, bila kita raya tahu dah. Tak sadar dak dia kena tengok dulu. Kalau nampak ya, kalau tak nampak tidak. Kita ni makna dua. Kita pegang kepada falak, ru'yah tu sebagai ikut sunnah Nabi SAW. Jadi memang banyak orang tahu dah. Bila puasa kalau dulu duduk tunggu depan TV, esok puasa ke tak. Kalau puasa malam terawih. Raya kita juga. Kalau dulu tengok depan TV. Tapi kalau ni boleh kata falak zaman ni tepat. Falak zaman ni tepat. Mana dikira-kira itu tak lari dah. Kemudian hadis yang keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bisawmi yawmin aw yawmaini illa an yakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasum dhalika al-yawm. Ini berkenaan dengan orang yang mana haram bila mana selepas 15 tak apa lagi. Di hari putih 13, 14, 15 sunat kita puasa setiap bulan. 13, 14, 15 hari hijrah tu sunat kita puasa. Jadi bulan Sya'ban tu masuk 16, itu haram dia puasa. Haram lagu mana? Haram start 16 sampalah kepada katalah 29 ataupun 30, haram bagi orang hok mana tak biasa puasa. Sebelum tu tak pernah puasa sunat ataupun adat dia memang tak puasa. Jadi orang lagu tu haram. Tapi katalah 15 tu dia puasa, 16 boleh dia puasa, 17 boleh dia puasa. Katalah 18 dia tinggal, dia tinggal sehari. 18 dia tinggal, 19 tak boleh nak puasa dah. Tu cara dia. Ataupun dia jenis puasa Isnin Khamis. Isnin sebelum masuk 16 tu dia puasa. Isnin selepas tu boleh dia puasa. Sehari tak apa dah sebelum tu. Mana kalau Isnin dengan Isnin, Khamis dengan Khamis, ataupun setiap hari. Kalau putus tak boleh nak puasa. Ataupun puasa wajib, puasa qada. Orang tin orang puai biasa. Maknanya ngelah tu boleh lagi puasa. Puasa sunat kalau dia tak biasa puasa, bukan adat dia puasa, maka haram dia puasa. Jadi hak ni berkenaan dengan apabila siapa tengah bulan Sya'ban, selepas daripada tu haram puasa bagi puasa orang bukan adat dia puasa. Ataupun kerana dia ni hari lain tak saya puasa, masa tu nak pergi puasa. Sebelum tu bukan adat dia, nak dekat Ramadan nak pergi puasa. Tu haram dia puasa. Tapi kalau puasa qada tak apa, puasa wajib tak apa. Hadis seterusnya kita masuk kepada Ansilah bin Zufar. Qala kunna 'inda Ammarin ibn Yasar fa amara bi syatin masliyah faqala kulu fatadaha ba'dul qaum faqala inni sha'im faqala Ammar man shama yawm syaki faqad 'asa Abul Qasim. Hak ni kisah berkenaan dengan puasa pada hari Syak. Hari Syak ni dengan mana sehari sebelum masuk bulan Ramadan. Hari Syak ni hari ke-30. Hari ke-30 tu sama ada Sya'ban 29 ataupun Sya'ban 30. Jadi hari Syak ni pada zaman hari itu dengan makna tak confirm. Syak awal Ramadan 30 tu adakah awal bulan Ramadan ataupun 30 Sya'ban. Jadi hari itu kena jaga-jaga. Kena jaga-jaga 29 tu kena tengok dah. Kena tengok dah SOK sama ada jadi 30 Sya'ban ataupun dah masuk 1 Ramadan. Jadi waktu tu berkenaan dengan 30 Syak. Kalaulah seorang tu memang betul-betul dia tak nampak bulan, maka dia sempurnakan Sya'ban itu 30 hari. Maknanya Sya'ban 30 hari, selepas tu baru bermula 1 Ramadan. Hak ni tak ada lah kalau kita ni jelas. Kita di Malaysia ni kita tahu dah bila hari puasa, bila hari raya. Kemudian seterusnya hadis daripada Hafsah Ummul Mukminin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yujmi' siyam qabla al-fajr fala siyamalah. Siapa yang tidak niat
bermalam niat dia sebelum fajar, sebelum masuk waktu subuh, fala siyamalah, maka tidak ada puasa baginya. Ini mazhab kita. Mazhab kita niat kena pada waktu malam. Itu bagi yang wajib. Apa saja kita nak puasa qada ke, kita nak puasa nazar ke, segala niat puasa wajib ni kena niat pada waktu malam, bermula daripada maghrib sampailah sebelum masuk waktu subuh. Tapi kalau mazhab Imam Hanafi tak kira sunat ke wajib ke, boleh lagi sebelum masuk waktu zuhur. Sebelum masuk waktu zuhur tu macam kita sebelum semalam kita tak niat. Sebelum masuk waktu zuhur ni mazhab Imam Hanafi dia kata boleh lagi, tu mazhab dia. Boleh lagi nak niat. Walaupun puasa yang wajib, tapi afdal pada waktu malam juga. Kalau Imam Malik cukup sebulan tu sekali niat je. Sekali niat, itu mazhab Imam Malik. Kalau ke mazhab kita Imam Syafi'i, setiap hari kita kena niat. Tak niat tak sah, tak sah puasa kita. Walaupun tak sah, haram bagi orang yang tak niat untuk makan. Tak boleh. Dia tak niat, tak teringat niat. Lepas tu mudah-mudah dia makan, tidak. Kena qada, dan juga haram dia makan hari itu kerana denda bagi dia. Mana kalau dia makan juga, itu bawa kepada dosa. Kemudian hadis seterusnya, Anil Bara'i radhiyallahu anhu qala, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'iman fa hadara al-iftar fa nama qabla an yuftira lam yakul lailatah wala yamu hatta yumsiyah. Ni kisah pada mula-mula Ramadan ni. Dia mula-mula Ramadan ni dia boleh makan macam kita ni, boleh makan malam tu boleh makan, sampai ke subuh boleh makan. Tapi pada mula-mula Ramadan tu dia hanya sebelum kita tidur. Maknanya bila kita puasa jadi syariat mula-mula tu bila puasa malam tu selagi mana kita tak tidur boleh makan. Selepas kita tidur tak boleh dah makan. Lagu tu mula-mula. Wala yaumahu hatta yumsiya wa inna ni ada kisah. Wa inna Qaisa ibn Sirmah al-Ansari kana saiman. Nama seorang sahabat Qais bin Sirmah al-Ansari, dia ni berpuasa. Falamma hadara al-iftar, apabila sampai waktu berbuka, ata imra'atah, dia mari kepada isteri dia tanya, a'indaka ta'am, dia pergi hijau, balik hijau, letih puasa, letih hijau, tanya isteri dia, ada makanan tak nak buka ni? Qalat la. Jadi isteri kata tak ada, walakin antaliqu fa atlubu laka, aku nak pergi cari makan ni. Jadi kemudian isteri nak pergi cari takut anak-anak beranak dia ko. Wa kana yaumahu ya'malu. Jadi Qais ni pada hari itu dia duduk bekerja dan juga letih. Bila letih dia tidur. Bila tidur marilah isteri dia walik makan ni. Falamma ra'at qalat khaybatan lak. Allah dia kata, isteri dia kata, Allah rugilah, kat mana rugi, Allah rugilah. Kenapa? Kerana tidur dah. Bila tidur tak boleh dah nak makan, kerana letih sangat. Itu pada mula-mula syariat. Falamman tasafan nahar, jadi bila dia kena letih, esok nak puasa pula, bila tengah hari tu pesel. Maknanya bila dia tidur dah, balik tidur tak ada makan ni, dia tidur, tertidur tak boleh dah dia nak makan. Itu syariat mula-mula. Jadi esok tu bila sampai tengah hari, kerana letih, kerana tak makan, tak buka tu, pesel. Fadzukira lahu dzalikan nabi. Kemudian diwayatkan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa nazalat hadhil ayah, maka turunlah ayat ni, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu, maknanya dihalalkan semua asalnya tak boleh. Mana lepas tidur tu tak boleh, dihalalkan semua, makan minum bersama dengan isteri boleh berlaku, walaupun tidur selepas maghrib ke selepas isyak ke boleh, tak ada masalah selagi sebelum subuh. Fa farihu biha farhan syadida, maka sahabat-sahabat ini bergembira. Wa nazalat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah minumlah sampailah masuk waktu subuh. Tu asal. Jadi syariat ni turun sikit lagu tu. Itu untuk apa? Untuk menanamkan kekuatan kepada para sahabat. Kerana sahabat ni di Mekah mereka dididik untuk beriman kepada Allah. Di Madinah selepas iman mereka tu kukuh, dididik untuk beramal. Kena puasa, kena semaya, kena pergi haji, semua tu makna dididik untuk beramal. Kalau di Mekah tu dididik semata-mata untuk beriman, kekuatan iman kepada Allah.
Hadis seterusnya, hadis yang ke-8. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atakum ramadhanu syahrun mubarak. Telah datang kepada kamu bulan yang penuh, bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Ini bila masuk Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam wayak kepada sahabat-sahabat, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Allah Taala mewajibkan berpuasa pada bulan Ramadan tu, tuftahu fihi abwabus sama. Ini hadis ni biasa kita dengar, dibuka pintu-pintu langit dan ditutup pintu-pintu neraka, dengan makna rahmat Allah sangat-sangat banyak, kemurahan Allah sangat-sangat banyak, keampunan Allah sangat-sangat banyak pada bulan Ramadan ni, sehingga segala amalan kita digandakan oleh Allah Taala. Hak wajib jadi 70 kali ganda, hak sunat seolah-olah seperti pahala wajib. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dibelenggu, diikat setan-setan. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr, terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadar. Man hurima khairaha faqad hurim, siapa yang dihalang daripada buat kebajikan pada malam tu, maka dia telah terhalang. Dengan makna sangat-sangat rugi orang yang tidak mendapat malam Lailatul Qadar. Sangat-sangat rugi orang yang tidak mendapat malam Lailatul Qadar, kerana sebagaimana kita tahu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi hak itulah hak kita tunggu-tunggu untuk mendapat malam Lailatul Qadar. Lagu mana orang hak dapat ni? Orang hak dapat ni orang hak daripada mula lagi, duduk usaha cari, duduk amal ibadah. Bila kita dah buat amal ibadah daripada mula lagi ni, moga-moga Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita untuk kita teruskan segala amal ibadah kita, sampailah kita mendapat malam Lailatul Qadar, walaupun kita tak tahu hak mana malam hak mana. Tapi kalau 10 malam terakhir baru kita nak usaha, mungkin takut kita nak usaha lebih tu, sebelum ni 1 hingga 20 kita tak usaha, tak tambah segala amal ibadah kita, sampai malam ke-20, malam ke-20 ke atas tu pun tubuh kita tak erat dah nak mempertingkatkan usaha kita tu. Jadi orang yang mendapat malam itu Qadar ni orang yang mana daripada mula lagi bersedia dah untuk cari malam itu Qadar, meningkatkan segala amal ibadah dia walaupun tak masuk lagi malam yang ke-21. Kemudian hadis seterusnya, hadis yang ke-9, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idza kanat awwalu lailatin min Ramadan suffidatis syayatin, apabila malam pertama bulan Ramadan dibelenggu syaitan, wa maradatul jin, dan ketua-ketua jin, ketua jin hak jahat, jin hak kafir. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Lebih kurang hadis dengan sebelum ni, falam yuftah minha bab, tidak dibuka satu pun daripada pintu neraka. Wa futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu syurga. Falam yughlaq minha bab, tidak ditutup pun satu pintu pun daripada pintu-pintu syurga. Pintu syurga ni dia ada 8, pintu neraka dia ada 7. Jadi pintu syurga ada 8, pintu neraka ada 7. Neraka dia ada tingkat dia, serupa dengan syurga. Wa nada munadin ya baghiyal khair aqbil, wahai orang yang nak melakukan kebaikan, ada penyeru hak rakyat pada setiap malam, wahai orang yang nak melakukan kebaikan, marilah, siapa dah masuk. Wa ya baghiyal syar, wahai orang yang nak buat jahat, aqsid, cukuplah buat jahat. Makna siapa dah bulan Ramadan, boleh hak mana kita nak tahan diri kita daripada melakukan kejahatan, begitu juga selepas Ramadan. Jadi orang yang nak kebaikan, inilah siapa dah masuk untuk mempertingkatkan segala amal ibadah kita. Walillahi utaqa wa dzalika fi kulli lailah, dan bagi Allah itu ada hamba-hamba yang Allah Taala bebaskan daripada neraka, wa dzalika fi kulli lailah. Nak kata setiap malam ni ada hamba-hamba Allah yang Allah Taala bebaskan daripada neraka. Apa makna dia? Kalau tengok neraka tak ada lagi, ahli syurga tak ada lagi, ahli neraka tak ada lagi. Tapi dalam hadis ni riwayat Allah Taala bebaskan daripada neraka, dengan makna seolah-olah Allah Taala beri keampunan kepada hamba-hamba dia ni yang asal sepatutnya masuk neraka, tapi dengan amal ibadah yang dia buat mendapat keampunan Allah Taala, seolah-olah dibebaskan daripada neraka. Hadis yang ke-10, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis kursi, kullu amali bani adam lahu, setiap amalan anak Adam ni adalah untuk dia kecuali puasa. Apa makna untuk dia? Makna hak dia buat tu dapat paling kurang, dalam hadis lain sebut paling kurang kita buat segala amalan ni digandakan 10.
paling kurang. Paling banyak diganda ke siapa 700. Tu Allah Taala beri. Fa innahu illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li, kerana puasa tu untuk aku. Orang lain tu kita buat untuk Allah Taala juga. Bukan tidak untuk Allah, tapi seolah-olah istimewa puasa ni Allah Taala wayak puasa ni semata-mata untuk aku, wa ana ajzi bih, dan aku yang membalas. Dengan makna balasan bagi puasa ni tak ada batas. Bukan setakat 10, bukan sehingga 700, lebih lagi balasan dia ikut Allah Taala, tak ada batas. Wasiyamu junnah, puasa itu sebagai perisai. Perisai dengan mana? Perisai di antara kita dengan neraka. Orang yang banyak puasa dijauhkan Allah Taala daripada api neraka. Maksudnya sebagai perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila seorang itu berpuasa, fala yarfuth, jangan dia kecek kau kotor, kau keji. Yauma idzin, pada hari dia puasa tu, wala yaskhab, jangan dia duk tepik, duk maki orang, duk marah orang, duk hina orang, jangan. Dengan makna kita puasa ni bukan semata-mata kita lapar, bukan semata-mata kita dahaga, tapi juga segala anggota kita jaga. Mulut kita jaga, tangan kita jaga, mata kita jaga, semua kita jaga. Itu barulah benar-benar mendapat pahala di sisi Allah Taala. Fa in sabahu ahad, jika seorang itu keji dia, seorang itu hina dia, seorang itu awqatalah, ajak dia balah, faqul falyaqul inni mru'un shaib, aku ni puasa. Ingat pada diri kita. Kalau kita nak kata korang, kalau kita nak marah korang, kalau kita nak tengok karo hak haram, kaki kita nak pergi tempat hak haram, tangan kita nak karo maksiat, ingat aku ni duk puasa. Kalau orang ajak kita balah pun, ingat kepada diri kita, aku ni duk puasa. Kata sia-sia. Sia-sia kita lapar, sia-sia kita dahaga, dalam keadaan kita buat maksiat kepada Allah Taala. Ulama kata kalaulah puasa sunat, dalam hati cukup dah. Malah kita puasa sunat, orang ajak kita balah, maknanya kita royak dalam hati, aku ni puasa. Kalau puasa wajib, nak royak kita ni duk puasa ni, nak balah-balah pun kita ni duk puasa. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaim atyabu indallah yaumal qiyamah min rihil mis. Ini biasa juga hadis ni, iaitu bau mulut, perubahan bau kerana kita ni berpuasa, berubah bau mulut kita kerana kita puasa lebih baik di sisi Allah Taala daripada bau kasturi. Kenapa? Kerana semata-mata kita taat perintah Allah. Walaupun zahir bau busuk, tetapi kerana kita taat perintah Allah Taala, menunaikan ibadah puasa ni di sisi Allah Taala lebih baik daripada kasturi. Dari segi hukum, selepas masuk waktu zuhur makruh. Pendapat yang utama makruh kalau kita gosok gigi. Kalau Imam Nawawi dia kata tak makruh, tapi hak muktamad dalam mazhab Syafi'i makruh selepas masuk waktu zuhur. Kemudian walisaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu dua kegembiraan yang dia gembira. Idza aftara, ni hadis ni kita baca dah sebelum ni, idza aftara fariha bi fitrih wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumih. Apabila dia buka, suka. Kita sebagai manusia biasa ni, fitrah kita boleh makan, boleh minum, selepas hari kita lapar, kita dahaga, kita akan rasa suka. Hatta budak-budak sekalipun rasa suka boleh buka. Tapi bukan setakat tu, kita nak lebih lagi. Kita suka kerana apa? Kerana dapat menunaikan perintah Allah Ta'ala. Begitu juga dalam satu hadis disebut, idza al-mu'minu idza sabbatu hasanatu fahuwa man idza sabbatu hasanatu fahuwa mu'min. Siapa yang mana dia buat satu amalan kebaikan, dia rasa suka, itu tanda dia beriman kepada Allah Ta'ala. Kita boleh sedekah, kita boleh semaya, kita boleh zikir, kita boleh selawat, kita boleh pergi haji, kita boleh pergi umrah. Segala kebaikan yang kita buat, ada rasa suka. Suka tu bukan kerana dia nak riak, bukan kerana dia sombong, bukan kerana dia takabur, tapi suka kerana dapat taat kepada perintah Allah, dapat buat perkara sunat, dapat buat perkara wajib, dia rasa suka. Begitu juga dengan puasa kita boleh buka tu bukan semata-mata kita suka boleh makan, boleh minum, tapi kita rasa suka kerana dapat menunaikan perintah Allah Ta'ala pada hari itu. Boleh buka, Allah syukur kepada Allah, maknanya boleh kita menunaikan perintah Allah Ta'ala. Itu suka. Yang kedua, suka kita bila mana kita bertemu dengan Allah Ta'ala, kita gembira. Allah Ta'ala nak beri pahala kepada kita, kita gembira. Kenapa? Kita taat perintah Allah. Berbeza dengan orang yang Allah Ta'ala suruh semaya, suruh puasa,
tok puasa tok semaya, balik bertemu dengan Allah Taala dalam keadaan bawa dosa. Lagu mana? Tentu dalam keadaan takut, dalam keadaan hina, dalam keadaan takut untuk bertemu Allah Taala. Kita atas muka dunia ni, bila Allah Ta'ala suruh kita semaya, suruh kita puasa, suruh kita zakat, haji, semua tu kita taat perintah Allah, tentu kita gembira bertemu dengan Allah Ta'ala dengan segala amalan yang kita buat atas muka dunia ni, termasuklah amalan kita puasa. Hadis seterusnya, hadis yang ke-11, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali bani Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam ini digandakan. Al hasanatu asyru amsalha. Satu kebaikan digandakan 10 kali ganda. Hatta kita baca Quran tu alif lam mim, Nabi royak alif satu pahala, lam satu pahala, mim satu pahala. Kemudian digandakan jadi 10. Satu ganda jadi 10, bermakna baca alif lam mim dapat 30 kebaikan, dapat 30 pahala. Ila sab'ati mi'ati dhi'fin, sehingga 700 kali ganda. Dalam Al-Quran riwayat berkenaan dengan sedekah, begitu juga digandakan sehingga 700 kali ganda. Ikut apa saja amalan yang baik kita buat, Allah Taala tengok. Sebab tu kita semaya berlaku, hak ni semaya, tapi pahala belum tentu serupa di sisi Allah Taala. Kita puasa berlaku, tapi pahala belum tentu. Ni tengok kepada darjat, kedudukan, kualiti amal ibadah hak sore-sore tu buat. Kecuali puasa. Jadi dalam hadis kursi ni diriwayat bahawa kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa tu untuk aku dan aku hak balas. Hak lain Allah Taala juga balas. Dengan makna puasa ni balasan dia lebih. Ya da'a syahwatahu wa ta'amah. Seorang itu meninggalkan syahwat dia dan juga makannya min ajli, kerana semata-mata kerana aku. Walis-shaimi farhatun 'inda fitri. Bagi orang berpuasa tu ada dua kegembiraan, gembira ketika berbuka dan juga gembira ketika bertemu dengan Tuhannya. Ini serupa dengan hadis tadi. Wal khulu fihi atyabu 'indallahi min rihil misk. Ini pun serupa, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah Taala daripada bau kasturi. Kerana apa? Kerana berubah bau tu adalah kerana dia semata-mata taat perintah Allah, menunaikan ibadah puasa. Hadis seterusnya an Sahli bin Sa'ad an Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati lababan yud'a Rayyan. Dalam di syurga, di antara 8 pintu syurga tu ada satu pintu yang dipanggil, yang dinamakan dengan Rayyan. Apa makna Rayyan? Rayyan ni dengan makna yang menghilangkan haus dahaga. Kerana kita duk puasa ni lapar tu lapar juga, tapi lebih daripada lapar dahaga. Manakala air dengan nasi tu air lagi. Kerana dahaga tu lebih lagi daripada lapar. Jadi di syurga ada satu pintu dengan nama Rayyan. Rayyan dengan makna yang menghilangkan dahaga. Yud'a lahu shaimun, akan dipanggil orang-orang yang berpuasa untuk masuk pintu tu. Orang puasa mana ni? Orang puasa yang diterima di sisi Allah Taala. Orang hak mana dia tu memang atas muka dunia suka puasa. Kalau hak wajib ni memang kena puasa belaka. Katalah kalau Allah Taala kata Ramadan ni tak wajib, nak puasa tak si puasa pun boleh. Tengok ramai mana hak puasa. Jadi orang benar-benar berpuasa ni orang yang memang suka puasa. Hak wajib dia jaga, hak sunat dia tangguh. Jadi hak ni lah orang melayakkan diri dia untuk masuk ke pintu Ar-Rayyan. Kalau kita tengok atas muka dunia hari ni, hak wajib tu memang kena buat belaka. Jadi hak sunat ni jarang benar orang hak kata diterima masuk pintu tu. Pintu lain banyak. Pintu lain tu banyak. Jadi kalau kita katalah immigration ke apa, orang lain duk sibuk nak masuk ni, kita ada pintu khusus. Pintu hak tak ada orang hak kita boleh lalu. Jadi begitulah orang-orang hak mana diterima puasa di sisi Allah Taala, dianggap diterima orang yang banyak berpuasa atas muka dunia ni akan boleh masuk pintu ni. Pintu ni jarang benar. Jarang mana kerana puasa ni bukan perkara mudah. Nak tahan diri daripada lapar dahaga bukan perkara mudah. Tengok selepas Ramadan mula Syawal. Nak berhabis kena hari tu lama mana nak berhabis. Kalau kita puasa sehari ni rasa biasa je. Tapi dalam keadaan orang duk makan, orang duk minum, orang duk raya, kita nak puasa. Maknanya hak itulah hak mana hak payah, hak mana hak boleh masuk dalam pintu Ar-Rayyan ni. Faman kana minas shaimin dakhala. Siapa hak mana puasa dia diterima di sisi Allah Taala, dia akan masuk pintu tu.
Wa man dakhalahu, siapa hok masuk pintu tu tidak akan rasa dahaga selama-lama. Jadi masuk syurga dalam keadaan tidak ada dahaga. Makna nikmat Allah Taala, jadi minum dalam syurga tu minum kerana apa? Bukan minum kerana dahaga, minum kerana merasa nikmat minumnya itu. Jadi orang yang masuk pintu ni tak akan dahaga dalam syurga, dan dia minum sekalipun dalam syurga kerana merasa nikmat minumnya itu, bukan kerana dahaga. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-13, an Ummi Umarah binti Ka'b al-Ansariyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha faqaddamat ilaihi ta'aman faqala kuli faqala inni sha'imah faqala sallallahu alaihi wasallam inna sha'imah tusalli 'alaihi al-malaikah idza ukila 'ainu hatta yahuru. Ini kisah satu masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk bertemu dengan Ummi Umarah al-Ansariyah faqaddama ilaihi ta'aman. Kemudian dia Nabi ni perempuan ni Ummi Umarah hidangkan kepada Nabi makanan. Kemudian Nabi kata makanlah kamu. Nabi kata kepada Umarah tu makanlah kamu, faqalat inni shaimah. Kemudian perempuan ni kata aku ni sedang berpuasa, puasa sunat. Faqala Rasulullah SAW inna shaimah, orang yang berpuasa tusalli alaihi malaikah, malaikat berselawat ke atas orang yang berpuasa bila idza ukila indahu, apabila ada orang makan di sisi dia hatta sehingga selesai. Ni ujian. Mungkin kita ni tak rasa mana kalaulah orang tu duk puasa, kalau kita puasa wajib ni tak serah mana, kalau orang duk puasa belaka, adalah budak-budak ke orang rumah kita tak puasa ke, kalaulah dia makan kita tengok mana kita berada di masa tu dia makan, malaikat akan selawat pada kita sapalah orang tu selesai makan. Kena uji. Jadi makna kita tengok orang makan dan kita puasa, malaikat selawat pada kita. Malaikat selawat minta rahmat pada kita hatta selesai orang itu makan. Jadi masa bulan puasa ni tak rasa mana, budak-budak makan pun kita tak rasa mana. Tapi acu puasa sunat. Orang duk makan kita duk puasa. Lagu mana? Nak teh daripada nak royak kita ni puasa. Nak royak ke orang kita ni puasa sunat. So nak teh daripada kalau kita tak puasa pun tak apa sebab sunat. Nak teh diri kita daripada tengok orang duk makan, orang duk minum, tu payah. Tu hak ni ganjaran kelebihan dia, hatta malaikat pun duk selawat ke atas dia. Malaikat minta orang ni diberi rahmat sehingga selesai orang lain makan. Hadis ke seterusnya, hadis yang ke-14, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini juga hadis ni biasa kita jumpa, kita temu, siapa yang berpuasa. Setengah hadis siapa yang berqiyam, mendirikan qiyamul lail, dengan makna siapa hok jaga tarawih dia. Siapa hok jaga tarawih dia kerana beriman kepada Allah dan juga mengharapkan ganjaran daripada Allah, akan diampunkan segala dosa-dosa dia hok lepas. Dosa mana ni? Dosa kecil. Dosa besar kena taubat nasuh, kena taubat khusus. Tapi dosa kecil dalam hadis buaya kita jaga puasa kita. Kita jaga puasa kita tidak buat maksiat, segala dosa-dosa kita hak lepas diampunkan oleh Allah Taala. Dengan syarat yakin beriman kepada Allah Taala, betul akidah dia dan juga mengharapkan ganjaran pahala di sisi Allah Taala. Hadis seterusnya, hadis yang ke-15, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa as-siyamu minal akli wasyurbi faqat innamas siyamu minal lagwi wal rafath. Bukanlah puasa itu sekadar teh diri daripada makan dan juga daripada minum sahaja. Nabi kata innamas siyam, tetapi puasa itu minal lagwi wal rafath. Puasa tu kita teh diri kita daripada buat kara-kara hak lalai dan juga buat kau-kau keji. Jadi bulan puasa ni lah kita banyak nak ingat kepada amal ibadah, nak ingat kepada Allah Ta'ala, nak cari malam Lailatul Qadar, nak mendapat keampunan Allah Ta'ala. Jadi bukan semata-mata kita menahan diri daripada lapar dan juga dahaga. Fa in sabaka ahad, jika seorang itu duk keji au jahila alaika, duk buat kau-kau hak tak kena, perkara-perkara jahil, faqul inni shaim, maka katalah paling kurang dalam hati aku ni duk puasa, supaya dapat kita jaga anggota kita daripada melakukan maksiat. Ini lebih kurang dengan hadis tadi. Hadis seterusnya kita tengok lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qaula zur. Ini ada dalam khutbah Jumaat sebelum ni. Siapa yang mana tidak meninggalkan berkata pelawak, berkecek pelawak, wal amala bih, dan buat kara-kara pelawak,
falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Jadi Allah Taala tak hira. Dia duduk tahan diri dia daripada lapar, tak makan, tak minum, daripada dahaga semua ni Allah Taala tak hira. Selagi mana dia tak jaga anggota dia. Mulut dia duk kecek pelawak lagi, mata dia duk tengok maksiat lagi, tangan dia duk buat maksiat lagi, Allah Taala tak pandang. Allah Taala tak hira dia duk lapar, duk dahaga tu Allah Taala tak cara, tak kira. Dengan makna Allah Taala tak beri pahala. Semata-mata hak dia dapat lapar dan juga dahaga. Hadis yang ke-17, rubba shaimin, banyak orang yang mana berpuasa laisa lahum yusami illa al-jum'ah, lebih ke supo. Yang dia dapat daripada puasa dia ni adalah semata-mata lapar. Warubba qaimin, dan juga betapa ramai orang yang mana bangun semaya pada waktu malam laisa lahum qiyami illa sahab, tapi dia tak dapat daripada bangun malam tu kecuali letih. Letih duk semaya tapi pahala tak ada. Kenapa? Kerana tak cukup syarat untuk diberi pahala di sisi Allah Taala. Hadis seterusnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bersabda, as-salawatul khams, semaya 5 waktu ni kita duk jaga semaya kita buat dalam keadaan terbaik. Di antaranya cara untuk ulama besar iaitu kita nak jaga semaya kita ni, setiap kali sudah semaya kena ada azam dalam hati kita, kena ada cita-cita dalam hati kita nak semaya pula selepas tu. Jangan Allah, mana kita ni boleh semaya sahur, orang lega, semaya dah sahur. Nak buat bebel tu, boleh, bukan setakat tu. Maknanya kena ada azam. Selepas kita semaya Jumaat, selepas kita semaya subuh ko, kena ada azam. Kalaulah aku hidup lagi Zuhur, aku nak semaya Zuhur. Ingat semua diri kita. Habis semaya asar, kalaulah aku hidup lagi maghrib ni, aku nak semaya maghrib. Supaya hati kita ni ada semua nak semaya supaya terjaga. Mana beringat semua, masuk dah waktu maghrib. Mana beringat semua diri kita. Itu orang yang azam. Orang yang azam. Mana azam tu juga boleh pahala di sisi Allah Taala. Orang yang benar-benar menjaga semaya dia. Tak ada mana semaya dah asar, maghrib tu tak ingat dah. Mana tidak lagu tu. Mana selepas semaya asar ingat nak semaya maghrib, selepas semaya maghrib ingat nak semaya isyak. Lagu tu semua. Orang lagu ni hatta dia sakit sekalipun tetap nak semaya dalam keadaan sakit. Orang bukan bila sakit mudah-mudah tinggal semaya, yang tidak. Hatta sedar-sedar tengok semaya tak lagi ni. Teringat pula semaya. Ni orang yang benar-benar jaga semaya dia. Jadi orang lagu ni lah, di antara satu semaya fardu dengan satu semaya fardu dihapuskan dosa dia. Walaupun bukan dia tak minta keampunan daripada Allah Taala pun, sebab dia jaga. Dia jaga di antara satu semaya dengan satu semaya wajib itu, Allah Taala hapuskan, ampunkan dosa-dosa kecil di antara dua semaya itu. Wal jumu'ah ilal jumu'ah, begitu juga hari Jumaat ni kita buat amal ibadah, kita pelebih. Setiap kali Jumaat kita pelebih amal ibadah kita. Masuk Jumaat hak akan datang, kita buat lagu tu juga, diampunkan segala dosa-dosa kecil kita di antara dua Jumaat. Wa ramadhanu ila ramadhan, begitu juga satu Ramadan dengan satu Ramadan. Kita nak sapa Ramadan tahun depan ni belum tentu. Agama mana kita tengok saing-saing kita hak meninggal dunia, tak masuk bulan Ramadan pun meninggal dah. Agama mana? Jadi kita ni belum tentu kita sepak dalam Ramadan akan datang, maka kita buat yang terbaik. Kita cari malam itu qadar. Bila katalah Allah Taala beri peluang kepada kita untuk hidup lagi, Ramadan akan datang, kita buat yang terbaik juga. Bila lagu tu dia buat di antara satu Ramadan dengan satu Ramadan dengan cara yang terbaik, Allah Taala ampunkan dosa di antara kedua tu. Jadi seolah-olah lepas Ramadan seolah-olah baby hok baru lahir, tak ada dosa. Jadi hok tu kita nak moga-moga sebelum kita mati pun Allah Taala hapuskan segala dosa kita. Mukaffirat, menghapuskan dosa-dosa ma bainahunna, di antara jarak dua perkara tu, idza jtanabal kaba'id, apabila dengan syarat dia menjauhi dosa-dosa besar. Jadi insya-Allah kita berhenti situ. Hadis-hadis berkenaan dengan 40 hadis berkenaan dengan Ramadan. InsyaAllah kita berhenti situ, kita akan sambung hadis yang ke-19. Wallahu ta'ala alam. Baca doa sikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.